Jomlah kita berbahasa Arab. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulakan kelas kita pada hari ini seperti yang kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim baca doa pula mana yang biasa buat lah kita akan buat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrina wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawli. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan sambung pengajian kita mengenai iaitu fi'il mudhari'. Apa dia fi'il mudhari'? Okey. Kita belajar fi'il mudhari' dahulu. Fi'il mudhari' ini adalah fi'il yang sedang berlaku. Fi'il yang sedang berlaku. Kalau dalam buku kita ni, dalam buku nota Arab Dewi Bahasa ni, dia dalam muka surat 19, bermula muka surat 19 sehinggalah kita akan habiskan tajuk ni sampai muka surat 28. Okay, minggu depan insya-Allah tajuk minggu depan kita akan masuk tajuk baru minggu depan, iaitu ayyamu wasyuhur. Okey, ayyamu wasyuhur, iaitu tentang hari dan bulan, hari dan bulan. Tapi hari ini, malam ni kita akan masuk tajuk fi'il mudhari' dahulu. Baik. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang kita kata perbuatan yang sedang berlaku, ataupun kata kerja yang sedang berlaku. Okey. Kalimat al-af'al. Kalimat af'ali. Okey. Perkataan yang Ustaz bawa kat sini sebagai contoh, perkataan yang pertama yang ni biasa kita gunakan. Contohnya ialah yadhhabu. Perkataan yadhhabu. Yaktubu. Okey, yaktubu. Ataupun kita sebut yajlisu. Yajlisu. Ataupun kita sebut yanzuru. Yanzuru. Okey. Yadhhabu maksudnya sedang pergi, yaktubu maksudnya sedang menulis. Okey, kalau yang kata yajlisu, dia maksudkan dia sedang duduk. Yanzuru maksudnya dia sedang melihat. Okey. Asal perkataan dia, semua perkataan dia di baris atas, iaitu asal kalau dalam buku teks kita ni dia ada sebut perkataan asal dia. Okey, perkataan asal dia, contoh kalau kita sebut kataba. Kataba, dia akan jadi yaktubu. Kalau kita kata yadhhabu, dia akan jadi zahaba. Okey, zahaba. Yadhhabu, asal perkataan dia zahaba. Yajlisu, asal perkataan dia ialah jalasa. Yanzuru, asal perkataannya nazara. Contohnya kita melihat, kita melihat nazara. Okey, itu dia. Ini fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Ini antara maksud dia. Yadhhabu yang pertama ialah sedang pergi. Dia sedang pergi. Contohnya kita sebut sebagai Musa, ataupun kita sebut sebagai Muhammad, ataupun kita sebut sebagai Osman. Okey, Abu Bakar yadhhabu ilal masjid. Abu Bakar sedang pergi ke masjid contohnya. Ataupun kita kata Muhammad yadhhabu ilal jami'ah.
Muhammad tu sedang pergi ke universiti ataupun ilal madrasah, ke sekolah. Yaktubu. Kalau perempuan kita gunakan taktubu. Hiya taktubu ar-risalata. Okey, itu contoh dia lah. Yajlisu ni berbeza. Ini adalah untuk yang lelaki sahaja. Lelaki dia akan gunakan huruf ya di depan. Okey, ataupun bila kita sebut untuk perempuan, dia tukarkan kepada ya, tukarkan kepada tak. Baik, itu yang pertama. Baik, al-amsilah. Contoh. Tadi kita dah tengok yang ini. Tengok perkataan ni. Okey, perkataan yadhhabu, yaktubu, yajlisu, yanzuru. Kemudian kita tengok apakah al-amsilah tu. Contoh-contoh dia. Ini contoh dia. Okey. Contoh tu yadhhabu. Dia sedang pergi, dia sedang menuju. Bukan kerana kata dia berjalan. Kalau berjalan kita sebut dia yamshi, tapi dia menuju ke satu tempat. Contohnya yadhhabu. Ini dia. Menuju ke satu tempat. Perbuatan yang sedang berlaku. Okey, dia ada penambahan huruf dia. Huruf ya. Okey, nanti kita tengok apakah huruf dia nanti. Kemudian dia jelisu tu, nampak dia sedang duduk atas kursi tu. Itu maksudnya dia sedang duduk. Sedang duduk di atas kursi, maksudnya yajlisu al-muallimu yajlisu 'alal kursi. Okey, kita kata seorang guru lelaki sedang duduk di atas sebuah kerusi. Ini gambar menunjukkan pada perbuatan. Yaktubu. Yaktubu ni contohnya kalau tengok lihat situ, yaktubu tu dia menulis. Mesti dia ada pegang satu helai kertas dan dia pegang sebatang pensel ataupun sebatang pen. Yaktubu. Kalau kita sedang belajar ni kita sebut dia yadrusu. Yadrusu, sedang belajar. Yanzuru, tu dia tengah teropong tu. Okey? Baik. Bila disebut yanzuru ni dia sedang melihat. Seorang lelaki sedang melihat. Tengok. Itu yanzuru. Okey? Ya, ada apa nak tanya? Okey. Ini kaedah. Kaedah dalam buku teks saya tu dia sebut kaedah. Dia hanya dia warnakan. Okey. Berdasarkan warna-warna yang dalam muka surat 20 tu, kalau kita lihat kaedah dia ada dalam pada saya punya slide ni. Saya slide pun saya bagi baru tadi saya bagi awal dengan kekangan masa dia. Jadi huruf-huruf yang terdapat dalam fi'il mudhari' ada 4. Yang pertama sekali ialah apa dia? Alif hamzah tu. Alif yang ada hamzah. Kemudian disebut sebagai nun. Okey, kemudian disebut sebagai ya dan kemudian disebut sebagai huruf ta. Kalau kita lihat dalam buku kita ni, dia warnakan yaktubu huruf ya, tadrusu dia warnakan huruf ta pada perkataan tadrusu sedang belajar. Ada dalam buku teks kita tu buku 20. Kemudian dia warnakan dengan huruf nun. Zahabna. Tu. Okey, dia warnakan huruf ta. Okey, tabakhti, tatbakhina. Dan kemudian dia warnakan huruf hamzah dengan alif. Kemudian dia warnakan dengan huruf nun yang dia ada di hadapan dia. Tu dia. Tu dia. Zira ma'lumatika tu disebut. Ahraful mudhari'ah. Apa tu? Nun, alif, hamzah, ya, ta. Na'aitu. Na'aitu. Okey, huruf sebagai huruf mudhari'. Kalau dulu kalau zaman saya belajar disebut anaitu. Yang ni disebut na'aitu. Okey, na'aitu. Ini adalah fi'il untuk huruf mudhari'. Yang ini je penambahan yang ada. Kalau ada huruf ni di depan atau di belakang, sebagai contoh, tengok pada Ustaz share pada skrin kita sekejap. Stop sharing. Okey, yang ni sekejap.
Okey. Okay, nampak tak? Ada kan? Dia tulis kat situ. Dia tulis pula. Dia ada dekat gambar kat situ. Okey. Apa dia yang saya nak sampaikan sebagai contoh. Kita dah tahu tadi ada huruf H pula dah. Sekejap huruf pertama tadi huruf apa? Hamzah dengan alif. Okey, hamzah dengan alif. Ni dia. Alif dengan hamzah. Okey. Alif dengan hamzah ni kalau kita tengok dia pada fi'il mudhari' dia duduk dalam ganti nama yang pertama. Ganti nama yang pertama. Dia ganti nama yang pertama dia panggil hamzah alif. Contohnya ni saya warnakan dengan warna merah. Okey. Oh, tak nampak Apalah. Okey. Kita tengok yang ni. Contohnya ajlisu. Ataupun kita yang perkataan yang kita tengah buat sekarang. Ad-urusu. Saya sedang belajar. Okey. Kita tambahkan dia ini. Dia jadi ad-urusu. Ini huruf alif yang saya kata tadi. Okey. Kita kecilkan sikit. Tak nampak lagi baris tu. Tak nampak juga huruf alif tu ya. Tak apalah. Tapi itulah yang benda yang saya nak tunjukkan pada kamu tadi. Okey. Ad-urusu. Ad-urusu. Alif yang ditambah daripada depan. Asalnya perkataan dia ni perkataan apa? Darasa. Asal perkataan dia. Tapi bila ditambah alif, dia jadilah saya sedang belajar. Darasa maksudnya telah belajar. Contoh minggu lepas kita dah belajar tajuk Allah Sayyidina Muhammad, kita belajar tajuk bab masa ya. Bab masa apa yang tajuk minggu lepas. Okey. Kemudian itu kita tambah huruf alif. Okay. Kemudian kita tambah huruf nun. Kita tambah huruf nun sebagai contoh. Nadrusu. Nadrusu. Saya ambil satu perkataan je supaya tidak jadi keliru. Ustaz ambil satu perkataan saja. Ini Ustaz warnakan warna merah. Nadrusu. Apa dia nadrusu ni? Ya. Ni dia. Jelas dah nampak dah. Besar gitu. Okey. Nadrusu. Nadrusu ni maksudnya ialah kami sedang belajar. Kami sedang belajar. Nadrusu. Apakah asal fi'il dia? Sebagaimana dalam buku ni disebut bawah tu nadhabu dengan zahabna. Asal perkataan dia kami telah belajar. Darasna. Darasna. Okey, darasna. Ini adalah tambahan. Asal dia darasna. Sebab tu saya kata tadi yang pertama ditambahkan dengan huruf alif. Okay, ditambahkan dengan huruf alif. Okey. Kemudian yang ni ditambahkan dengan huruf nun. Okey, ditambahkan dengan huruf nun. Okey. Kemudian ditambahkan dengan huruf ya. Ya dia okey. Yadrusu. Contoh kita bagi
dia seorang lelaki sedang belajar. Yadrusu. Yadrusu. Okey. Yadrusu. Okey, kalau ini kalau kita ikutkan, ini ialah asal dia. Ya. Okey. Yadrusu. Asal perkataan dia apa dia? Perkataan asal dia ialah darasa. Okey, darasa. Ini asal perkataan ni. Apa? Tengoklah kalau tengok. Aduh, mak habis-habis pula. Okey. Darasa. Okey, darasa. Tidak ada penambahan apa-apa. Kalau ya. Tetapi kalau huruf ta, kalau kita sebut huruf ta, kita sebut huruf ta dia pula sebagai contoh. Okey. Kita tukarkan kepada ta. Ini tambahan huruf untuk perempuan. Ini bezanya yang ini untuk lelaki dan ini untuk perempuan. Tadrusu. Ini dia. Okey. Ya untuk lelaki, ta untuk perempuan. Tetapi kalau alif untuk seorang nun ni tiga orang ke atas. Okey. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada nota kita balik. Nota kita tadi sekejap. Okey, ini nota kita tadi. Okey. Ya. Okey. Okey, yang ni alif, nun, ya dengan ta. Okey. Kalau kita lihat pula yang ini, kita sekejap ya. Okey. Okey, yang ini pula, yang ini adalah contoh yang pada tadilah fi'il mudhari' tadi. Dia fi'il mudhari' dia ada kalau kita dalam buku ni dia sebut ada perbezaan yang dia bawa kat sini. Okey. Dia bagi ada 6 perbezaan kat sini. Okey, tapi yang ustaz terangkan sini, contoh yang pertama ialah huwa. Perkataan huwa yadhhabu. Dia di hadapan dia ada ya, di belakang dia ada baris dhammah. Jadi macam inilah. Kita letak perkataan asal dia kat sini. Yadhhabu dia jadi yaktubu. Okey? Kalau jadi huma dia jadi yadhhabani atau yaktubani. Okey? Ini ditambah alif dan nun. Ini kepada ada 2 orang. Bila ada 2 orang, letak dia alif nun. Okey? Macam tu. Kalau kita lihat yang ni pula, okey, yang hum yadhhabuna. Okey, yadhhabuna. Yadhhabuna ni ditambahkan ya kat depan tu kekal. Untuk seorang, untuk 2 orang dan untuk 3 orang, ya kat depan memang kekal. Melainkan apabila pada musanna pada 2 orang, kita tambah alif nun pada 2 orang di hadapan dan waw nun kita letak di belakang. Itu untuk menentukan dia jamak di bawah. Okay. Kemudian kita pergi pula kepada yang perempuan. Tadi yang lelaki sahaja.
Okey, yang lelaki sahaja. Yang lelaki saja, yang lelaki tadi telah pergi dengan yang telah. Sekarang kita pergi yang pada perempuan pula. Kita pergi yang perempuan pula, contoh hia ataupun taktubu. Sekejap ya, saya rasa macam saya dengar suara abang awak lah. Okey. Kemudian kita sekejap ya. Okey, kemudian kita kata hia. Hia tadhabu dengan taktubu. Okey, kalau yang tadi kita tambah huruf ya, ya tu dikekalkan yang daripada yang pertama, yang kedua dengan yang ketiga. Dan yang ini pula yang perempuan kita kekalkan yang ta di depan. Kemudian ta yang kedua pun duduk di depan. Kemudian yang ni berbeza sedikit. Bila dah banyak, ya dia tukar ta tadi ditukar kepada ya. Dia jadi yadhabanna. Yadhabna ataupun yaktubna. Okey? Yang tadi tadhabu, taktubu, hiya taktubu, dia perempuan sedang menulis, kita tak tahu siapa dia ganti nama yang ketiga. Kemudian yang huma tadhabani, dua orang perempuan sedang pergi ke sekolah ataupun pergi ke shopping mall dan sebagainya, ataupun kita kata yadhabna. Yadhabna ni tiga orang perempuan atau ramai, semuanya sedang yadhabna, menuju. Okey, menuju ke mana? Menuju ke pasar raya, pergi ke kedai ataupun pergi ke mana-mana lah ya. Yaktubna, tiga orang perempuan sedang menulis surat. Contohnya budak-budak yang pelajar-pelajar yang duduk di asrama, mereka akan kembali pulang ke asrama. Jadi kita sebut yadhabna at-talibat ila sakanat talabah. Okey, tu dia tambah ya dan nun di belakang ni kalau ramai. Okey, seterusnya. Ini untuk ganti nama yang kedua. Tadi ganti nama yang ketiga. Okey, ini berbeza sedikit. Kalau lihat yang ini untuk lelaki. Untuk lelaki, sebagai contoh kita kata anta. Okey, anta tadhhabu, anta taktubu. Kita tunjuk kat orang tu. Anta tadhhabu, anta taktubu. Awak sedang menulis. Awak seorang lelaki sedang menulis. Anta tadhhabu, awak seorang lelaki sedang menuju ke kedai, contoh. Kalau kita antuma, kalau kebetulan tu ada dua orang lelaki, maka kita sebut dia antuma. Antuma tadhhabani. Okey? Kemudian antuma taktubani, awak berdua lelaki sedang menulis. Antuma taktubani ad-darsa. Kita bagi contoh. Antuma taktubani. Okey, kemudian antum taktubuna ad-darsa. Awak semua sedang menulis pelajaran yang awak belajar itu. Ini ganti nama yang kedua untuk lelaki. Okey, adapun untuk yang perempuan, yang ni kena ambil faham betul. Yang ni beza sedikit. Beza yang sini macam mana? Iaitu dia tadhabina. Apa dia tadhabina? Dia tambah ya dengan nun. Yang ini khusus untuk seorang perempuan. Tapi untuk ganti nama yang kedua. Contoh kita kata ibu kita. Ibu kita. Contoh ibu kita sedang masak kat dapur. Ummi tatbakhina, sedang memasak, tatbakhina al-aruzza fil matbakh. Ibu saya seorang perempuan, ibu saya memang bukanlah ibu. Ibu sedang memasak nasi di dapur, contoh di itu. Okey. Cuba tengok ya, ni beza dia.
dia punya kaedah dia yang ni. Dia ada ta, yang tadi pun ada ta. Bayanun, ta ba alif nun, ta dengan nun. Ni dia. Okey. Ta ada nun, ta ada an, ta ada yan. Ini dia. Okey. Yang ni ta untuk mudhari' lah. Yang tadi ta tak ada apa-apa, ta ada an, ta ada wan. Yang ni yang mula-mula sekali ya tak ada apa-apa, ya ada an, ya ada wan. Ini untuk lelaki. Untuk perempuan ta tak ada apa-apa, ta ada an, ya ada nun. Kemudian kita pergi pada ini tadi yang lelaki tadi, tak ada apa-apa, tak ada an, tak ada wan. Okey, kemudian tak ada yan. Ni dia. Tak ada yan ni taktubina ni. Ini bukan yang huruf ni. Ya ba ni bukan huruf mudhari'. Yang huruf mudhari' sahaja adalah ya nun, ya nun. Oi, lionya. Okey. Tak boleh juga. Okey, dia jadi okey, tak boleh juga. Tak apalah. Okey. Jadi yang ini kita kata dia taktubina. Okey, kalau tadhhabina. Kalau tajlisina. Ini dia. Ini untuk tujukan untuk orang ganti yang kedua. Contohnya orang tu ada depan mata kita. Atau ada depan mata kita, ataupun kita tahu orang tu memang ada kat depan kita. Itu nampak. Contoh kalau kita nampak daripada kita ni kat luar luar pagar. Contohnya ada dua orang kanak-kanak perempuan, ataupun kita kata seorang kanak-kanak perempuan. Al-tiflatu tal'abina fi sahah. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula. Okey. Kemudian kita tengok pula. Pada ana. Azhabu. Okey, ana azhabu. Kemudian ana aktubu, nahnu nadhhabu, nahnu naktubu. Ini ganti nama yang pertama. Okey, ganti nama yang pertama. Ganti nama yang pertama ni tetap saya. Ana, saya. Azhabu, udarrisu, adrusu. Dia beza. Nanti ustaz bagikan beza dia. Nahnu nadhhabu, nahnu naktubu. Okey, ini beza dia. Okey, pada perbincangan kita sebelum kita pergi tengok contoh-contoh. Ini kita pergi bincang, tengok. Nak bagi biar jelas lagi. Sekejap. Kita pergi kepada tu ya. Kita pergi balik kepada yang ini tadi. Ini tadi yang kita tu tadi. Okey. Ini yang kita bincang tadi. Okey. Ini yang kita bincang tadi. Okey. Jadi kalau nak tengok beza tadi yang mana Ustaz sebut tadi, okey. Ad-durusu dengan udarrisu. Ad-durusu dengan udarrisu dia sangat berbeza. Contoh, Ustaz bagi contoh. Okey. Dia kedua-dua fi'il mudhari' juga, tetapi dia berbeza. Saya belajar dengan saya mengajar. Yang ini baris depan. Udarrisu. Udarrisu. Okey, udarrisu. Saya sendiri yang
saya sendiri yang mengajar. Ini maksudnya saya sendiri sedang mengajar. Okey. Kita jauhkan ni dulu. Okey. Maksud di sini saya sedang belajar. Okey. Okey, tengok ya. Saya sedang belajar. Yang ini ini dia. Ni saya sedang belajar. Okey. Kalau yang ini, yang satu lagi, udarrisu, saya sedang mengajar. Ni lain. Dia baris dia mengajar. Udarrisu dengan adurusu. Tu beza dia. Adurusu dengan udarrisu. Adurusu, saya sedang belajar. Kalau saya sedang mengajar, itu saya. Ustaz lah. Ana udarrisu al-lughah al-arabiyyah. Contoh, saya sedang mengajar bahasa Arab. Apa dia? Saya bagi contoh. Dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat. Ini biasanya kalau nak bina ayat, kita kena guna ni lah. Okey, ni. Contoh. Ana udarrisu. Ana udarrisu. Ana udarrisu. Ana udarrisu al-lughah al-arabiyyah. Al-maddah. Contoh. Saya mengajar pelajaran bahasa Arab. Ana maddah. Udarrisu maddata al-lughah al-arabiyyah. Al-arabiyyah contoh. Al-maddah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah. Okey, Arabiyyah. Al-arabiyyah. Saya sedang mengajar bahasa Arab. Kalau saya kata ana adrusu. Dia beza kat sini. Ana adrusu. Ana adrusu. Apa dia? Ana adrusu. Saya sedang belajar bahasa Arab. Ana adrusu al-maddah lughah al-arabiyyah. Saya sedang belajar bahasa Arab. Okey? Ni ana adrusu, saya sedang belajar bahasa Arab. Kalau yang tadi ana udarrisu, saya sedang mengajar bahasa Arab. Itu beza. Okey? Itu beza dia. Okey? Baru kita masuk kepada sekejap. Baru kita masuk kepada kita punya nota itu tadi. Sekejap. Okey, ada 6 minit lagi. Ada 6 minit lagi sebelum kita berehat seketika. Pergi kepada PowerPoint tadi. Okey. Ini dia. Contoh. Kita bagi contoh pula. Apa contoh dia? Sekejap. Ini dia. Okey, pada jumlah ismiyah. Ayat. Apalah ayat kata nama. Atas tu. Jumlah ismiyah. Kalau orang tanya, apa dia jumlah ismiyah? Entah. Tak boleh jawab macam tu.
Kita kena jawab, okey. Apa dia jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah tu kita kata apalah ayat kata nama. Ayat kata nama apa? Kita mulakan dengan nama ni, Muhammad. Bukan dengan kata kerja. Contoh, sebagai contoh, Muhammadun yaktubu ar-risalata. Ni, Muhammad sedang menulis sepucuk surat. Okay. Muhammad sedang menulis sepucuk surat. Boleh dengar Ustaz cakap boleh dengar okay. Muhammad sedang menulis sepucuk surat. Ini ayat kata nama. Okay. Untuk ayat kata kerja, ayat kata kerja ayat bawah ni. Yaktubu Muhammadun ar-risalata. Yaktubu Muhammadani ar-risalata. Yaktubu Muhammaduna ar-risalata. Nah Ustaz, kenapa yang ni dia berbeza sedikit? Memang berbeza. Kaedah yang ini cuba tengok. Fi'il mufrad tetapi digunakan pada ayat yang mufrad, ayat yang musanna, ayat yang jamak. Tu dia. Dia beza kat situ. Yang membezakan dia ayat ni memang fi'il ni memang boleh letak di depan. Tapi kita gunakan untuk banyak. Boleh untuk guna seorang Muhammad sedang menulis sepucuk surat. 2 orang Muhammad sedang menulis sepucuk surat. 3 orang Muhammad sedang menulis sepucuk surat. Itu dia punya itulah. Okey. Kemudian ni contoh. Nampak gambar tu? Gambar dia tulis apa? Muhammad yaktubu ar-risalata. Muhammad sedang menulis sepucuk surat. Okey. Ada gambar tangan tulis surat, ada gambar apa? Gambar envelope dan sebatang pen. Dia sedang menulis sepucuk surat. Muhammad sedang menulis sepucuk surat. Okey. Kemudian yang ini Fatimah pula. Begitu juga dengan Fatimah. Okey, kalau kita kata mufrad pada pada jumlah jumlah fi'liyah. Tadi jumlah fi'liyah jumlah ismiyah saya tak buat kat sini. Tapi jumlah fi'liyah begitu juga. Taktubu Fatimah. Seorang Fatimah sedang menulis surat. Taktubu Fatimatan. 2 orang Fatimah sedang menulis surat. Taktubu Fatimatun ar-risalata. Semua yang bernama Fatimah sedang menulis sepucuk surat. Okey. Tapi beza kat sini apabila kita ganti nama yang kedua, okey, ganti nama yang kedua dia jadi anti taktubina. Itu beza dia. Dia mesti ada yan non tadi. Ada yan. Anti ada yan. Okey? Itu contoh dia lah. Okey? Contoh dia. Okey, kemudian kita tengok hiya Fatimatu taktub. Okey? Taktubu ar-risalata. Lepas tu anti Fatimatun taktubina ar-risalata. Mufrad. Boleh. Okey? Ni contoh dia. Ni taktubu Fatimatun ar-risalata. Okey? Seorang Fatimah sedang menulis sepucuk surat. Okey? Okey. Kejap lagi kita masuk kepada latihan. Kita berehat dulu untuk dah ada 40 minit ni, kita rehat dulu sekejap. Okey? Nanti kita akan masuk pada latihan kejap lagi. Okey? Kita rehat dalam 3 minit insya-Allah. Okey? Kita sambung lagi dengan kafaratul majlis dengan surat al-asr. Subhanallah. 3 minit